Assalamualaikum, saya ingin membuat video presentation tentang peranan dan tanggungjawab bagi jawatan Project Manager dalam industri engineering mechanical. Okey, Project Manager ni adalah orang yang memegang tanggungjawab terhadap sesuatu projek, di mana seorang Project Manager harus mengawal projek yang ditanganinya, di mana projek itu harus selesai dengan bajet, spesifikasi dan waktu. Okey, yang kedua, Project Manager juga harus melaksanakan dan mengontrol operasional projek sehingga projek itu dapat berjalan sesuai dengan rencana itu on track. Ini saya menerangkan tentang supervisor mechanical dan electrical, iaitu penyelia tapak. Okey, tugas utama penyelia tapak ialah menyelia kerja-kerja mechanical dan electrical. Dan yang kedua ialah menterjemahkan lukisan dan memastikan kerja di tapak bina mengikut kehendak lukisan yang disediakan. Okey, yang ketiga ialah menyelesaikan masalah kekeliruan tentang lukisan oleh kontraktor utama dan subkontraktor. Okey, yang keempat, melakukan kerja yang diarahkan oleh pengurus pembinaan. Dan yang kelima ialah membina dan mengekalkan satu organisasi yang cekap. Dan yang keenam ialah mencipta dan mengekalkan suasana bekerja yang berkesan. Dan yang ketujuh ialah mengawal tugas-tugas pekerja mekanikal dan elektrikal yang berada di bawahnya. Sekarang saya nak terangkan peranan drafter mechanical. Yang pertama, peranan drafter pada perusahaan kontraktor. Yang pertama, membuat gambar pelaksanaan. Iaitu gambar shop drawing adalah gambar detail yang disertai ukuran dan bentuk detail sebagai acuan pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan sesuai dengan gambar perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, menyesuaikan gambar perencana dengan kondisi nyata di lapangan, iaitu perencanaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan kerana kondisi kenyataan ternyata berbeza atau boleh jadi telah ada perubahan bentuk struktur pekerjaan sebelumnya yang menyebabkan pekerjaan selanjutnya harus berubah. Di sinilah tugas seorang drafter untuk membuat gambar kerja yang dapat dilaksanakan. Yang ketiga, membuat gambar akhir pekerjaan. Gambar absolute drawing adalah gambar laporan hasil pelaksanaan yang sudah dibuat di lapangan untuk dijadikan pertanggungjawaban kepada pemilik projek atau owner. Gambar drawing dibuat setelah pekerjaan selesai dan tidak ada perubahan di lapangan. Yang keempat, menjelaskan kepada pelaksanaan lapangan, iaitu gambar shop drawing yang sudah dibuat ada kalanya kurang dipahami oleh pelaksana lapangan baik dari segi bentuk detail struktur maupun ukuran bangunan, sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan pihak lapangan. Yang kelima, peranan drafter pada perusahaan konsultan, iaitu bersama-sama arkitek membuat gambar perencanaan bangunan, gambar perencanaan bangunan serta gambar for construction yang diserahkan kepada pemilik projek untuk dijadikan pedoman dalam menghitung rencana, anggaran, kos bangunan serta pelaksanaan pembangunan. Kemampuan yang sebaiknya dimiliki drafter dalam melaksanakan pekerjaannya antara lain iaitu dapat membuat gambar skitsa bangunan, dapat membuat gambar AutoCAD, gambar 3 dimensi, mengetahui ilmu teknik gambar bangunan, mengetahui jenis-jenis material bangunan, dapat mengoperasikan software arkitek sebagai pendukung pekerjaan menggambar bangunan lainnya seperti AutoCAD, 3D Max, Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Word dan Excel. Saya akan menerangkan peranan dan tanggungjawab subkontraktor. Yang pertama ialah menyediakan pekerja-pekerja pakar seperti elektrik, lift, mekanikal dan lain-lain, mengurangkan atau mengagihkan tanggungjawab atau risiko pelaksanaan. Kemahiran atau kepakaran khas yang ada pada subkontraktor ialah membekal barang-barang untuk kegunaan mekanikal dan elektrikal, menjimatkan masa dan tentunya kos. Selain itu, subkontraktor haruslah menyediakan kualiti bahan yang bagus untuk memastikan bahan yang digunakan itu selamat dan tahan lama. Melaksanakan kerja-kerja mekanikal dan elektrikal yang ditetapkan di dalam drawing atau plan binaan. Dan akhir sekali, pihak subkontraktor menyediakan pekerja mekanikal dan elektrikal untuk kerja selenggara atau maintenance yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Saya di sini memerlukan mesyuarat secara online sahaja disebabkan kita tak boleh nak bersemuka dengan yang lain disebabkan penularan wabak COVID-19. Kita semua sedia makhluk, syarikat kita ni merupakan salah satu syarikat perindustrian engineering mechanical di Malaysia. Saya ingin melampirkan beberapa perkara yang perlu kita semua ambil perhatian sepanjang melakukan kerja pada musim wabak COVID-19. Untuk pengetahuan anda semua, syarikat kita dibenarkan beroperasi serta pergerakan pekerja dan tempoh perintah kawalan pergerakan tetapi dengan yang bersyarat
Semua pihak perlu bertanggungjawab melakukan kerja mengikut SOP yang ditetapkan, terutamanya di tapak bina. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia sentiasa mengikuti perkembangan mengambil serius terhadap penularan wabak COVID-19 yang berlaku di negara ini. Selaras dengan perkembangan terkini, CIDB telah menyediakan garis panduan amalan langkah pencegahan COVID-19 di tapak bina bagi meminimumkan risiko penularan COVID-19 dan memastikan persekitaran tapak bina adalah selamat, kondusif dan terkawal di tapak bina. Dari segi pemakaian juga, garis panduan ini hendaklah digunakan pakai oleh semua kontraktor dan pekerja binaan dalam menjalankan kerja-kerja pembinaan iaitu sebagai amalan langkah pencegahan wabak COVID-19. Selain itu, objektif yang kita dapat adalah untuk membantu pihak-pihak berkaitan mengambil langkah pencegahan penularan di tapak bina dan juga dapat menyeragamkan tindakan awal pencegahan wabak di tapak bina yang boleh diamalkan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Seterusnya, syarikat juga terpaksa mengurangkan bilangan pekerja kepada tahap yang paling minimum atau sehingga ke tahap sebanyak 70% daripada jumlah semasa atau yang berdaftar bagi pengeluaran di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan iaitu PKPD. Syarikat juga mewujudkan sistem bekerja dari rumah yang sesuai bagi pekerja yang tak terlibat dengan aktiviti syarikat yang kritikal. Kebenaran operasi syarikat mengikut zon yang ditetapkan oleh MKM di mana tertakluk kepada tempoh waktu yang dinyatakan dalam prosedur tender operasi sektor masing-masing, iaitu sepanjang tempoh PKP, waktu pekerja adalah jam 8 pagi dari jam 8 pagi hingga 5.30 petang sahaja 5 hari seminggu. Justru itu syarikat sangat memberi keutamaan kepada memenuhi permintaan keperluan produk keluaran dan perkhidmatan bagi pasaran tempatan sepenuhnya. Mereka juga mengemukakan kepada MITI iaitu MITI senarai pekerja yang terlibat semasa tempoh PKP dan memastikan pekerja yang terlibat itu hanya terhad dari rumah ke kilang atau perimi sahaja. Di sini sahaja perbincangan saya. Syarikat juga melantik seorang penyelaras bagi membuat penyelarasan langkah-langkah pencegahan penularan wabak COVID-19 di tempat kerja. Sebaiknya penyelaras itu kepada Encik Faizullah untuk meneruskan mesyuarat kita bagi memberi taklimat yang sesuai kepada pekerja bagi langkah-langkah pencegahan yang perlu diikuti, terutama yang di tapak bina. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penerangan Ain Zulaika. Assalamualaikum kepada semua. Saya Muhammad Faizullah bin Muhammad. Di sini ingin saya menerangkan tentang pengangkutan pekerja dan bahan binaan. Proses penggerakan pekerja ke tapak bina. Yang pertama ialah kontraktor hendaklah menyediakan kenderaan bagi pengangkutan pekerja ke tapak bina, dan penggunaan kenderaan awam tidak dibenarkan sama sekali untuk menjaga keselamatan pekerja-pekerja kami. Yang kedua ialah pekerja yang tinggal berdekatan dengan tapak bina digalakkan untuk berjalan kaki dan tidak digunakan sebarang kenderaan awam. Yang ketiga, kontraktor hendaklah memastikan kenderaan telah menjalani proses nyakuman setiap kali sebelum digunakan untuk mengangkut pekerja. Proses nyakuman perlu dilaksanakan secara berkala dan direkodkan untuk tujuan pemeriksaan. Yang keempat, kenderaan pekerja yang disediakan oleh kontraktor ataupun mana-mana syarikat hanya dibenarkan untuk mengangkut pekerja di dalam daerah dan zon berkenaan saja, tidak dibenarkan untuk melintas sepadan daerah zon. Tujuan utama ialah untuk memastikan pekerja kami berada dalam zon yang selamat. Untuk kami mengangkut pekerja-pekerja dalam zon selamat dan tidak mengangkut pekerja di luar zon yang tidak selamat, sebab kita tidak mengetahui macam mana keadaan di luar zon sana. Yang kelima, kontraktor perlu menyediakan kenderaan pengangkutan bagi pergerakan pekerja dengan menerapkan penjarakan sosial, safe distancing, dan kenderaan yang digunakan perlu dinyakuman setiap kali digunakan. Selain itu, pekerja juga perlu mengamalkan langkah-langkah berjaga dan langkah-langkah keselamatan daripada dijangkiti penyakit ini, seperti mengamalkan jarak 1 meter, penggunaan hand sanitizer, menggunakan setiap masa dan tidak berduduk rapat. Dan jika mempunyai sebarang penyakit, hendaklah
pergi ke mana-mana hospital untuk mengambil langkah yang berjaga-jaga. Okey, proses pergerakan bahan binaan ke tapak bina. Kontraktor perlu memaklumkan kepada semua pembekal barangan dan perkhidmatan supply chain ataupun subkon yang berurusan dengan mereka supaya mendapat kelulusan beroperasi dan pergerakan yang sewajarnya serta mematuhi dan mengamalkan langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM. Okay. Yang kedua, pergerakan masuk bahan ke tapak bina hendaklah direkodkan dengan lengkap untuk memastikan bahan yang digunakan ini berada di kawasan mana, bahan ini kawasan yang dihasilkan bahan ini selamatkan ataupun tidak, kawasan yang menghasilkan bahan ini mempunyai penyakit atau tak, kerana untuk memastikan keselamatan pekerja kami agar penyakit tidak merebak ke dalam kawasan tapak bina. Okey, yang ketiga, pemandu kenderaan membawa masuk juga perlu disalin dengan mengambil suhu badan dan menggunakan hand sanitizer. Selain daripada pemandu kenderaan, seluruh pekerja di dalam tapak bina haruslah mengambil dan menggunakan sanitizer setiap sebelum memasuki tapak bina dan menggunakan mask. Okay. Untuk memastikan kesihatan pekerja-pekerja di dalam tapak bina dan tidak membawa sebarang penyakit-penyakit COVID-19 ini ke dalam dan menyebabkan berlaku merebaknya penyakit itu. Okey, sampai di sini saja saya punya penerangan. Okey, mesyuarat seterusnya diserahkan kepada Atikah Yuni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah Ayuni binti Sabri. Nombor mesej saya 1073. Okay. Yang ketiga, langkah ketiga di tapak bina. Yang pertama, di pintu masuk tapak. Kontraktor perlu memastikan surat kebenaran beroperasi dipamerkan dengan jelas di pintu masuk tapak bina. Yang kedua, kontraktor wajib mengisytiharkan senarai lengkap pekerja yang akan berada di tapak bina. Yang ketiga, hanya pekerja tiba dengan kenderaan yang disediakan oleh kontraktor sahaja yang boleh masuk ke tapak bina. Yang keempat, mencuci tangan, hand sanitizer hendaklah digunakan di pintu masuk bagi semua pekerja dan pihak yang berurusan di tapak bina. Yang kedua ialah aktiviti kerja. Bilangan pekerja binaan hendaklah dikurangkan kepada tahap paling minimum. Kontraktor perlu mewujudkan satu pasukan petugas khas diketuai oleh seorang ketua yang dipertanggungjawabkan bagi mengurangkan risiko penularan wabak di tapak bina. Penjarakan sosial seperti yang disarankan oleh KKM iaitu 1 meter hendaklah dilaksanakan di tapak bina agar pekerja tidak berada atau bekerja berdekatan antara satu sama lain. Masa rehat. Waktu rehat perlu disusun agar tidak menyebabkan kesesakan di kantin dengan pembahagian waktu rehat dalam kumpulan kecil. Kantin di tapak yang dibenarkan beroperasi perlulah menyediakan makanan berbungkus yang disediakan oleh pengendali makanan yang memakai topi muka dan sarung tangan. Pekerja perlu kerap diingatkan supaya tidak berkumpul dan mematuhi penjarakan sosial. Balik kerja. Kontraktor hendaklah memastikan bahawa semua pergerakan balik pekerja ke tempat kediaman atau lain-lain adalah dengan menggunakan kenderaan yang disediakan. Sebaik sahaja tiba di tempat kediaman pekerja, hendaklah terus mandi menggunakan air bersih dan sabun serta membasuh pakaian yang telah digunakan. Adalah diingatkan sekiranya terdapat sebarang masalah kesihatan setelah pulang daripada bekerja, perlulah dimaklumkan dengan segera kepada ketua pasukan petugas khas untuk tindakan sewajarnya. Seterusnya saya serahkan kepada Syazwani. Untuk langkah yang keempat ialah merekod. Kontraktor hendaklah mengurus dan menyimpan rekod pekerja seperti rekod kehadiran pekerja, rekod saringan kesihatan, rekod pergerakan pekerja, rekod butiran peribadi pekerja. Kontraktor juga perlu menyediakan rekod pengurusan kebersihan tapak seperti rekod proses nyakuman kawasan tandas, rekod pembersihan kawasan tapak bina.
Dan kontraktor juga perlu menyediakan rekod pengurusan tapak seperti rekod pengurusan risiko, rekod pergerakan keluar masuk tapak oleh penyelia barangan dan perkhidmatan, dan rekod pemeriksaan pihak berkuasa. Semua rekod hendaklah sentiasa lengkap dan sedia untuk diperiksa oleh pihak berwajib pada bila-bila masa jika diperlukan.